Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah, insya-Allah pagi ini kita akan mengulangi bacaan ayat yang kedua suratul Jumu'ah, dan kita akan membaca ayat yang baru, ayat yang ketiga, yang mana ayat yang kedua ini kita belum lagi selesai membincangkan tentang pengajaran teladan daripada ayat. InsyaAllah kita akan bincangkan pada pagi ini. Kemudian kita akan bincangkan tentang apakah tindakan yang kita kena ambil. Kita akan bincangkan setelah membaca ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi ويذكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ayat yang kedua ini kita telah mengetahui bahawasanya Allah lah yang telah mengutuskan seorang rasul, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada bangsa Arab, yang mana Nabi itu adalah orang Arab, bertutur dalam bahasa Arab, yang mana orang Arab terdahulu mereka ini tidaklah pandai membaca dan menulis. Tidak semualah, tapi kebanyakannya seperti itu. Apabila Nabi diutuskan kepada mereka, Nabi melakukan 4 perkara. Perkara yang pertama iaitu Nabi tilawatul Quran. Nabi membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, Nabi membersihkan mereka daripada kesyirikan dan kekufuran. Dia panggil tazkiyah. Kemudian yang ketiga, Nabi ta'lim, iaitu Nabi mengajarkan isi kandungan Al-Quran, dan Nabi juga menunjukkan tentang Al-Hikmah, iaitu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah utuskan kepada mereka? Kerana sebelum itu mereka berada dalam keadaan yang kesesatan yang nyata. Jadi ayat ini beberapa pengajaran yang kita boleh ambil. Pengajaran ini sebenarnya membantu kepada kita memahami ayat yang sedang kita bincangkan. Pelajaran yang pertama kita telah selesai, pelajaran yang kedua kita telah selesai. Jadi kita lihat pelajaran yang ketiga. Daripada ayat tadi kita dapat belajar, sebelum Islam orang Arab memang merupakan satu umat yang ummi. Tidak boleh membaca, tidak boleh menulis. Kita telah datangkan ayat sokongan seperti mana surah Ali Imran ayat yang ke-20. Muka surat nombor 52, ayat ini Allah pernah menyebutkan 2 kumpulan manusia, iaitu Ahlul Kitab, dan satu lagi Allah panggil wal ummiyina. Jadi ada beza tu. Orang yang diberikan kitab iaitu Yahudi, Nasrani, dan Allah kata wal ummiyi, iaitu orang yang ummi. Orang yang ummi itu merujuk kepada bangsa Arab ketika itu. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Nabi pernah sebut inna ummatun ummiyatun la naktub. Sesungguhnya kita ini adalah umat yang ummiyah. Kita tidak menulis dan kita juga tidak mengira. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pelajaran yang kelima kita dapat belajar, tugas Nabi paling utama adalah tilawah, iaitu membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada kaum dia. Jadi kena dibacakan. Pelajaran yang pelajaran yang kelima ni kita sokong dengan ayat lain, iaitu dalam suratul Kahfi ayat nombor 27. Muka surat 296 kita pernah jumpa ayat ini. Allah mengatakan watslu ma uhiya ilaika min kitab rabbik. Allah perintahkan kepada Nabi supaya dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepada kamu daripada kitab Rabbmu. Maknanya Nabi dia membacakan apa yang didapat dari Allah,
bukan Nabi reka. Menunjukkan bahawa Nabi dapat daripada apa, daripada siapa yang Nabi bacakan, tentulah daripada Allah. Okay, kemudian pelajaran nombor 6, Nabi ditugaskan oleh Allah adalah untuk tazkiyah, membersihkan manusia daripada kesyirikan, kekufuran dan dosa-dosa yang lain. Okay, kemudian kita lihat pelajaran yang ketujuh, Nabi SAW bukan sekadar membacakan ayat Quran, tetapi Nabi menerangkan apa yang Nabi baca tu. Maksudnya Nabi menjelaskan isi kandungan Al-Quranul Karim. Okay. Pelajaran yang ke-8, Nabi SAW ni juga berperanan menjelaskan sunnah-sunnahnya kepada manusia. Dia panggil hadis ataupun dia panggil sunnah. Okey, dalil sokongan untuk pelajaran nombor 7, nombor 8, kita ambil ayat Suratul Nahl, ayat nombor 44, ataupun boleh gunakan ayat nombor 64, menunjukkan bukti Nabi ini diterangkan. Sebab itu Allah kata dalam Suratul Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Allah kata, dan kami turunkan kepada kamu zikir, iaitu Al-Quran, supaya kamu terangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, supaya mereka berfikir. Jadi Nabi dia tak sekadar baca saja, tetapi dia kena menerangkan apa yang telah dia bacakan. Kerana Al-Quran ada banyak perintah, ada banyak peringatan, maka perlu diterangkan dan diperjelaskan. Okey. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW ini sangat diperlukan untuk memahami Al-Quran. Sebab tu tak boleh tolak sunnah Nabi, tak boleh tolak hadis Nabi. Ada setengah pihak dia tolak hadis, dia tak terima, dia kata yang sahih, yang benar Quran je, sebab datang dari Allah. Kalau hadis mereka tolak, itu yang ada anti hadis. Sedangkan ayat Quran tadi dah kata dah, ayat nombor 2 surah Jumaah dah bagi tahu dah Nabi ni untuk apa? Adalah untuk menerangkan isi kandungan Al-Quran dan juga hikmah. Sebab tu dalam hadis lain, riwayat Abu Daud, Nabi mengatakan, ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Nabi kata, ketahuilah, sesungguhnya aku telah diberikan Al-Quran dan sama macam Al-Quran bersama denganku. Maknanya hadis. Jadi hadis ni diperlukan dalam hidup manusia. So kalau ada siapa-siapa tolak hadis, dia terima Al-Quran, minta dia tafsirkan hikmah dalam ayat 2 tu apa? Tak boleh, tidak mesti kena rujuk hadis. Sebab hadis menerangkan apa yang ada di dalam ayat Quran. Ayat Quran ni kadang-kadang dia umum, macam solat. Quran tak terang solat macam mana nak berdiri, nak rukuk, tak ada. Quran tak terang puasa ni macam mana. Quran hanya kata kamu diwajibkan puasa. Nak puasa macam mana, bila nak bersahur, bila tamat dia, bila mula. Quran tak terang, perlukan kepada hadis Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan ayat yang ketiga. Lepas tu kita akan bincangkan pengajaran dan tindakannya. Okey, kita bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. Okay, terjemahan ayat وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. Dan dia juga tu merujuk kepada Allah. Allah juga telah mengutuskan kepada orang lain daripada mereka. Mereka tu siapa? Mereka tu golongan Arab yang ummi tu. Maksudnya Allah Ta'ala kata, Allah mengutuskan seorang Rasul tu
kepada orang lain daripada mereka yang orang lain itu yang masih belum datang dan tetap akan datang, ia ada hubungan dengan mereka. Okey, mereka tu siapa? Okey, kalau rujuk dalam tafsir Al-Imam Ibn Kathir, okey, dinukilkan ulasan Mujahid rahimahullah mengatakan mereka yang selain mereka tu merujuk kepada apa? Orang yang bukan Arab dan semua orang yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kalangan orang yang bukan Arab. Maknanya ayat 3 tu kepada siapa? Kepada kita. Kita bukan orang Arab pada zaman Nabi. Jadi ayat tu kata, ayat ketiga ni dia kena sambung ayat nombor 2 tu. Allah ni bukan mengutuskan untuk orang Arab juga, tapi orang yang bukan Arab, yang datang dan yang belum datang dan yang akan datang ketika ayat ni turun. Okay. Kemudian Allah menutup ayat 3 dengan menyebut 2 nama dan sifatnya, wa huwal azizu, dan dialah yang maha perkasa, al hakimu, yang maha bijak, yang maha bijaksana. Maksud dia apa? Kata Al-Imam Ibn Kathir, Allah itu adalah Tuhan yang keperkasaannya dan hikmahnya dalam syariat dan ketetapannya. Yang ini kena rujuk balik apa yang telah kita ulas pada ayat yang pertama. 2 nama Allah itu, Al-Aziz itu apa? Al-Hakim itu apa? Okay, apa yang dapat kita belajar ayat nombor 3? Nombor 1, Nabi SAW diutuskan kepada semua manusia. Ada banyak ayat Quran yang Allah bagi tahu bukan untuk orang Arab je. Orang yang bukan Arab pun Allah utuskan Nabi SAW. Bukan kepada manusia juga, kepada jin pun Allah utuskan Nabi SAW. Ayat yang paling umum boleh ambil ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah utuskan Nabi mau rahmat kepada semua manusia. Okay, kalau ambil pelajaran pertama ni, maka tugas Nabi kepada kita apa? 4 lah. Sama macam ayat nombor 2 tadi. Nabi juga membacakan kepada kita Quran, Nabi menyuruh kita membersihkan jiwa, Nabi mengajar kita isi kandungan Quran, Nabi juga mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang sunnahnya. Dan pelajaran nombor 2, kita dapat belajar sekali lagi 2 sifat Allah, iaitu Allah ni maha perkasa. Tak ada siapa boleh halang Allah dalam Allah nak mengutuskan sesiapa sahaja. Dan Allah ni kalau dia utuskan, maka dia maha bijaksana dalam melakukan apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Itu 2 pelajaran. Dan sekarang mari kita bincangkan apa yang kita perlu buat, apa yang perlu kita tambah baik. Okey, tindakan yang pertama, yang ini saya gabungkan ya dengan ayat yang kedua. Yang pertama, kita kena bacakanlah ayat Al-Quran seperti mana Nabi kena bacakan ayat Al-Quran. Sebab tu dalam Islam ini ada beberapa waktu Allah datangkan dalam syariat itu kena baca ayat Quran, kena dibacakan. Contoh macam kita semayang, dibacakan ayat Al-Quran, orang lain dengar. Orang lain dengar tu dia pehekan dok pehe tu tak belakang kira lah, tapi sepatutnya dia kena faham lah. Contoh sembahyang subuh, diperdengarkan ayat yang dibaca. Sepatutnya kita apabila diperdengarkan ayat Quran dibaca, imam baca kuat, untuk siapa dengar? Untuk kita dengar. Jadi dibacakan. Okey, tetapi kalau dah imam baca, kita kena dengar, mana kita kena fokus. Okey, contoh Imam Yusuf pagi tadi dia baca rakaat kedua surah apa? Surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi ketika imam dia baca surah tu, maka kita semua kena fastami'u wa ansitu. Kita kena dengar dan kita kena diam. Apa imam tu baca? Nanti dalam salat akan datang pun macam tu juga.
Okay. Sebab itu dalam agama ni memang digalakkan supaya mendengarkan ayat Quran dibaca. Tuan-tuan nak buat satu majlis, contohnya tuan-tuan nak buat majlis apa? Majlis apa-apalah. Nak buat majlis penyampaian apa-apa pun saja, elok didengarkan dulu ayat Al-Quran, dibacakan ayat Al-Quran. Tak perlulah panggil sampai nak kena mengaji berlaku. Baca biasa pun tak apa. Lepas tu baca terjemahan supaya dapat mengingatkan manusia. Okey, tindakan pertama ni juga, kalau kita tak nak baca, kita ambil untuk kita peluang mendengar. Seperti mana Nabi SAW, dia pernah suruh Abdullah bin Mas'ud bacakan ayat Quran dan Nabi nak dengar. Abdullah bin Mas'ud, waktu Nabi cakap dekat dia, bacakan kepada aku ayat Quran, Abdullah bin Mas'ud ni dia agak kaget lah. Dia kata, takkan saya pula nak bacakan ayat Quran kepada engkau ya Rasulullah? Lalu Nabi kata, aku suka kalau engkau baca, aku dengar. Aku suka orang lain baca, aku dengar, kata Nabi. Lepas tu Abdullah bin Mas'ud dia ambil ayat dalam surah An-Nisa. Dia bacalah ayat pertama surah An-Nisa sampailah ayat nombor 41. Tengok ya, Nabi dengar sampai yang nombor 41 tu. Nabi cakap dekat Abdullah Mas'ud, Nabi kata apa? Stop. Nabi kata hasbuk. Nabi kata cukup. Maknanya Nabi suruh dia berhenti pada ayat nombor 41. Abdullah bin Mas'ud ni dia macam tertanya-tanya. Tadi minta nak dia baca, tiba Nabi suruh berhenti. Dia pun menoleh kepada Nabi SAW. Aku melihat kedua mata Nabi mengalirkan air mata. Makna Nabi menangis. Sebab apa? Sebab Nabi memahami isi kandungan ayat tu. Ayat 41 tu Allah bagi tahu kepada Nabi, nanti semua orang Allah akan datangkan Rasul dia untuk jadi saksi. Jadi ayat tu kalau kita baca ayat dia lah, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Ayat tu Allah Taala kata, maka bagaimana keadaan orang kafir nanti Muhammad kalau kami datangkan seorang saksi daripada Rasul untuk mereka. Nanti orang kafir ni Allah Taala Allah akan datang ke Nabi Muhammad, Allah akan tanya, Muhammad, engkau dah sampaikan ke belum dakwah kepada mereka? So Nabi ni dia sedih sebab ada umatnya tak mau beriman. So Nabi faham ayat tu, Nabi nangis. Nabi, maksudnya Nabi ni dia tadabbur. Macam pagi tadi, rakaat kedua, apa kita dapat belajar? Ada kaitan dengan tajuk surah Jumaah ni. Ingat Allah Taala, Allah minta kepada Nabi buat apa? 2 kan? 3 kan? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ayat tu Tuhan kata apa? Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan beristighfarlah kamu, sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat. Jadi pun kita faham ayat tu ada kaitan dengan surah Jumaah. Ayat pertama kata surah tasbih. Rupanya di antara manusia yang Allah perintahkan bertasbih adalah Nabi SAW. Sebab tu bagus Al-Quran diperdengarkan. Sebab tu kalau imam baca kuat, cepat-cepat baca Fatihah, dengar imam tu baca apa. Dan sebaik-baiknya lah, ni cadangan lah, imam dia boleh keluarkan dulu senarai ayat yang dia nak baca pada esok paginya. Tapi tak wajib lah. Kita ni orang awam, mana ingat ayat tu, rasa macam pada dengar izaja tu ayat apa betul tak? Jadi kalau imam bagi tahu siap-siap, okey jemaah, esok rakaat pertama imam nak baca ayat sekian-sekian, rakaat yang kedua imam nak baca ayat sekian-sekian. Jadi apabila nak solat, dia baca siap-siap dah. Apatah lagi solat tarawih. Solat tarawih nanti minta keluarkan senarai. Malam pertama nak baca ayat berapa, surah apa. Jadi kita sebagai makmum ni dah siap-siap dah baca ayat tu terjemahan. Jadi apabila imam baca, kita boleh dengar, boleh fokus. Kalau tidak, imam baca panjang berbenar ni, imam ni baca Terketa-keta dah ni Betul tak? Jadi kalau sekurangnya kita tahu imam baca apa, kita rasa
Alhamdulillah dapat ilmu hari ini pada salat. Itu cara dia lah. Okey, waktu dah pendek, tak sempat juga nak ulas tindakan yang berikutnya. InsyaAllah yang tindakan kedua sikit lagi, tuan-tuan dan puan, memahami isi kandungan Quran dengan ikut kelas tafsir dan ikut kelas tadabbur Al-Quranul Karim. Kelas kita ni tak cukup sebab dia 20 minit saja. So banyakkan lagi tuan-tuan belajar fahamkan Al-Quranul Karim. Okey, cukup dengan dua tindakan. Dan tindakan yang kedua ni Al-Imam An-Nawawi sebut, kalau kita baca Quran tilawah, yang dituntut juga adalah bersama dengannya tadabbur. Ini disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar. Ada 4 tempat dalam Quran surah tadabbur, saya bawa 2 saja. Contohnya surah Sad ayat 29 dan juga surah Al-An'am ayat 155. Dan tindakan yang ketiga, sikit lagi puan boleh, sikit saja lagi, menyucikan jiwa dari syirik dan dosa, dan pelajarilah ilmu-ilmu hadis, ikut kelas-kelas hadis supaya hadis itu membantu kita untuk faham Al-Quranul Karim. Okay, wallahu ta'ala alam. Cukuplah perbincangan kita pada pagi ini untuk ayat yang kedua dan ayat ketiga. InsyaAllah esok kita akan sambung ayat yang keempat dan ayat yang berikutnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.